Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita sambung pada muka surat 91, bab yang ketiga, iaitu perbahasan Al-Quran kalam Allah, kalamullah, bukannya makhluk. Itu bab berkaitan dengan Al-Quran adalah kalam Allah, bukannya makhluk. Ini ikhwatul iman adalah satu bab yang besar dalam pelajaran ahlu sunnah, iaitu berbeza ahlu sunnah dengan firqah-firqah yang lain. Firqah-firqah yang lain, Mu'tazilah, firqah-firqah Syiah, kita berbeza. Kita mempertahankan Al-Quran adalah kalam Allah. Quran adalah kalam Allah dan bukannya makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Kalau Allah itu khalik, pencipta, maka kalam Allah laisal makhluk ataupun ghairu makhluk, bukan makhluk. Jika seseorang bertanya tentang dalil menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk, maka jawab, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Rum ayat 25, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Di sini kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada dalil yang menunjukkan kepada kita kalam Allah bukan makhluk. Ini yang katakan ilmu, ikhwan. Kadang-kadang kita tak nampak tapi dia ada. Kalau tengok zahir ayat tu, kita tak tahu nak ujah kat mana. Tapi Imam Abu Hasan, Makcik Yati balik dah. Makcik sihat ke? Bila Makcik balik? Betul nampak Pakcik, alhamdulillah. Pakcik telefon, Makcik tak angkat. Makcik susah hati. Alhamdulillah. Baik ikhwatul iman, Allah berfirman dalam ayat tadi untuk mengukuhkan bahawa apanya Allah perintah bukan makhluk. Perintah Allah, bukan kejadian Allah, perintah. Perintah lain. Perintah melibatkan perkataan, melibatkan diri Allah. Allah memerintah. Adapun makhluk yang dia buat itu lain. Maka dalam ayat ni dia kata wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, an taqumas sama'u wal ardu bi amrihi, iaitu berdirinya langit dan bumi, berdirinya langit dan bumi bi amrihi, dengan perintahnya. Allah yang memerintah, Allah yang bagi arahan supaya langit naik di atas, bumi duduk di bawah. Maka selama-lamanya dalam keadaan macam tu. Waalaikumsalam. Sampai Allah bagi perintah yang lain supaya keduanya tak duduk di tempat masing-masing. Maka ketika Allah memerintah, Allah mengeluarkan arahan, maka arahan Allah bukan makhluk. Arahan Allah bukan makhluk. Kata dia perintah Allah adalah kalamnya. Kalau Allah memerintah, itu Allah bercakap. Allah bercakap. Ketika dia memerintahkan langit dan bumi untuk berdiri, maka keduanya pun tegak berdiri dan tidak jatuh. Berdirinya langit dan bumi kerana perintah Allah.
Berdirinya langit dan bumi kerana perintah Allah, kerana ucapan Allah. Maka ucapan yang Allah beri pada makhluk bukan makhluk. Makhluk menerima ucapan Allah. Ucapan Allah bukan makhluk. Tidak boleh dikatakan ucapan Allah makhluk sedangkan pengucap itu bukan makhluk. Kalau pengucap itu makhluk, ucapan dia juga makhluk. Tapi pengucap itu pembuat makhluk, maka ucapan itu ucapan pembuat makhluk. Maka dia bukan makhluk. Maka Quran itu adalah perkataan Allah, ucapan Allah, perintah Allah, larangan Allah. Maka dia tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini daripada Al-A'raf ayat 54. Allah katakan ala lahul khalqu. Ketahuilah lahul khalqu. Bagi Allah Ta'ala itu al-khalqu, mencipta. Allah yang mencipta. Dia bukan maf'ul tapi dia fa'il. Dia yang membuat. Dia khalik. Dia yang membuat. Al-khalqu, dia mencipta. Bila kata dia cipta, dia pencipta. Maka makhluk yang dia cipta itu barulah makhluk yang kena cipta. Wal amru, Allah kata di sisi Allah ini dia mencipta. Wal amru, dan dia memerintah. Maka perintah dia bukan makhluk. Perintah dia ucapan dia. Perintah dia perkataan dia. Larangan dia. Maka dua benda itu Allah kata ala lahul khalqu wal amru. Lahu, bagi Allah Ta'ala itu al-khalqu wal amru. Bagi Allah Ta'ala itu mencipta, menjadikan. Dia guna khalqu. Khalqu ni bermakna khalaqa, benda tak ada dia buat. Kalau ja'ala, benda tu dah ada, dia tambah. Maka Allah Ta'ala ni dia mencipta apa yang tak ada. Dia itu pencipta wal amru, dan dia mengeluarkan arahan. Maka daripada ayat itu dapat dipaham bahawa Allah itu khalik dan semuanya datang daripada Allah, perkataan dia, perintah dia, bukannya makhluk. Semua yang dicipta Allah termasuk makhluknya. Kerana kalam jika diucap dengan lafaz umum, maka makna hakikatnya adalah umum. Tidak boleh memalingkannya dari makna hakiki kecuali dengan hujah dan dalil. Al-amru adalah perintah. Satu orang telah memerintah. Macam mana kita tahu satu orang tu memerintah? Kata dia perintah. Perintah ni mesti ada orang mengeluarkan order. Allah Ta'ala dia memerintah. Maka bila dia melafazkan kalimah perintah secara umum, maka kita kena pakai cara umum. Kecuali ada dalil datang, dalil yang khusus itu, dalil datang mengkhususkan maknanya umum. Tetapi dari segi bahasa, setiap ayat-ayat Quran yang tidak datang ayat lain mengkhususkan makna dia, kekallah dia dengan maknanya umum. Macam kita mengaji fiqh kan, dalam hadis Nabi kata, dalam Quran Allah kata apa? Hurrimat alaikumul apa sambungan dia? Hurrimat alaikumul maitata wadam walahmal khinzir. Hurrimat alaikumul maitata wadam. Betul ayat tu? Diharamkan kepada kamu bangkai, darah kan? Begitu jelas. Ayat ini umum. Semua jenis bangkai tak boleh makan. Semua jenis darah tak boleh makan. Tiba-tiba ada hadis daripada Ibnu Umar. Nabi kata, uhilla lana maitatani waddamani. Dihalalkan kepada kami dua darah, dua bangkai. Maka dengan datangnya hadis ini telah pun mengkhususkan makna dam dan maitah dalam ayat ini. Hadis ini datang, hadis ini kata uhilla lana, dihalalkan bagi kami. Bila sahabat kata dihalalkan kepada kami, macam mana sahabat tahu dihalalkan kepada kami? Dari Nabi. Kerana sifat sahabat tu kita tahu mereka udul, mereka adil, mereka tak buat kecoh. Bila sahabat kata uhilla lana, dihalalkan bagi kami, adakah satu sahabat kata halal, semua sahabat akan kata halal bagi kami? Tak.
Apa yang Nabi kata halal, baru dia kata halal. Maka perkataan sahabat itu dia marfu'. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai, 2 darah. Ayat tadi kata diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Maka ayat itu umum. Secara umumnya semua bangkai tak boleh, semua darah tak boleh. Tetapi hadis ini mengkhususkan apa yang diumumkan. Maka dengan hadis ni kata 2 bangkai boleh, 2 darah boleh, maka 2 bangkai dan 2 jenis darah ni dia keluar daripada keumuman ayat tadi. Kerana hadis ini mengkhususkan. Apa yang boleh, bangkai apa yang boleh, darah apa yang boleh. Nabi sebut bangkai, Nabi kata apa nama, hut wal jarad. Hut ikan, tapi bahasa Arab kan samak, ikan juga, tapi samak ni ikan kecil-kecil. Hut ikan besar-besar, nak sembelih pun boleh, tapi tak payah sembelih. Macam ikan pauh tu, nak sembelih boleh, tapi tak payah sembelih, tak payah bagi susah-susah. Maka kalau jumpa ikan itu mati bukan kerana racun, ikan itu mati dan tidak memudaratkan kita, terapung-terapung dia di atas laut, Nabi kata boleh makan. Ikan ini boleh makan. Jarad, belalang. Jarad ni belalang, bukan hak macam tu, hak besar-besar tu. Belalang apa, belalang tu lah. Yang suka serang orang tu kan. Jarad. Macam tu dia mati, kita boleh makan. Maka Nabi kata al-kabid wa tihal, 2 jenis darah. Al-kabid wa tihal. Kabid ni apa dia? Hati. Tihal ni macam kita kata kelempung apa kan, dalam limpa, dia kita panggil tihal. 2 ni Nabi kata boleh makan, tapi dia daripada adunan darah. Maka 2 daripada darah ni dan 2 daripada bangkai ni halal bagi makan. Lain daripada ni tak boleh makan. Kesemuanya diharamkan kita makan jadi haram. Tapi 2 ni kita boleh makan. Adapun dam masfuha, dam yang darahnya mengalir, tak masuk, ini haram, kita tak boleh. Tapi adapun dam darah yang darah tu dia menempel dengan isi daging, orang kata dia dah jadi maklum dah, dia automatik bila kita ambil daging tu darah akan berhimpun di situ. Yang tu dia bukan darah yang memancar, dam masfuha, dia bukan darah dengan makna dia keluar banyak lagu tu. Dia saki-baki yang menempel di daging. Dan semua orang makruf daging ni memang berhimpun dengan darah dalam jasad orang. Yang ni tidak masuk, diharamkan. Ini kata Aisyah, bila Nabi sembelih korban, aku ambil daging-daging korban tu, aku rebuih. Bila rebuih tu, ayak tu jadi berbenang darah. Ayak tu naik. Bila aku rebuih daging tu, dia jadi macam ayak darah, berbenang. Maka Nabi tak kata apa, sahabat semua makan. Yang ni darah-darah yang bukan dimaksudkan oleh huriman alaikumuddam, diharamkan kepada kamu darah. Macam apa tu, yang nak menikah dengan tu, apa nama, Gunung Ledang tu, apa nama, dia nak menikah dengan Gunung Ledang kan, minta semangkuk darah anak dia. Tun Ahmad ke Tun Mahmud ni dia nak pergi ambil darah tu hirup tak boleh. Itu adalah yang haram. Tapi ulama hadis juga membezakan darah ikhwatul iman, darah menatang, ada menatang haram kita makan, ada menatang halal kita makan dengan jalan sembelih kan. Ayam, lembu, kambing, ini halal kita makan tapi jalan sembelih. Maka kalau kita boleh makan dia dengan jalan sembelih, maka para ulama sunnah menyatakan darah dia haram juga kita makan, tetapi beza dia tak najis. Darah ni tak najis. Darah ayam tak najis. Kalau kena baju-baju kita pergi sembahyang tak apa. Tai ayam tak najis. Pasal apa? Pasal ayam boleh makan. Kalau ayam boleh makan, ayam kencing dia ke, taik dia ke, darah dia ke, tak najis. Tapi benda tak najis belum tentu kita boleh makan. Kita tak makanlah darah ayam pasal haram, tapi tak najis. Kita sembelih lembu berkeluar darah, kita makan daging lembu, tapi kita tak minum darah lembu. Pasal apa tak minum darah lembu? Darah lembu tak najis,
kena baju kita masuk sembahyang tak najis. Tapi kita taklah jilat lagu tu. Pasal apa? Pasal makan darah ni haram. Tapi dia tak najis. Tapi ada pun binatang-binatang yang kita tak boleh makan. Sembelih pun tak boleh makan, tak sembelih pun tak boleh makan. Maka najis semua. Ayat kencing dia najis, taik dia najis, darah dia semua najis. Pasal itu Nabi benarkan orang minum ayat kencing unta. Pasal tak najis. Pasal apa tak najis? Unta boleh makan. Pasal itu orang-orang di India, saya juga tengok sikit dekat perkampungan di Baghdad, mereka buat rumah daripada tik lembu. Dan mereka sembahyanglah rumah tu. Pasal apa? Pasal tik lembu tak najis. Tik gajah najis. Pasal gajah kita tak boleh makan. Rokok tak tahulah. Rokok ni najis kita tak balas. Jadi kita nak cerita tadi ni, hukum asal yang kita nak cerita tadi ni apa dia? Apabila ayat itu umum dan tidak ada dalil mengkhususkan dia, maka kita kena kekalkan ayat itu dengan makna umum. Bila ada dalil yang khusus, baru dia dibaca dengan makna yang khusus. Demikian ayat-ayat yang menceritakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Bila kata perintah, memang keluar daripada kalam Tuhan. Maka kalam Tuhan tak boleh kita baca dengan makhluk, kerana Allah yang mengeluarkan arahan, dia adalah Khalik. Semua yang diucap tidak boleh memalingkannya daripada makna hakiki kecuali dengan hujah dan dalil. Ketika Allah berfirman, ala lahul khalqu, ala lahul khalqu, tahwilah Allah memerintah, Allah itu menciptakan, maka termasuk semua makhluknya. Allah, semua makhluk ini Allah buat. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman, wal amru, dia mengeluarkan perintah dari segala ciptaannya. Apa yang kita sebut tadi menunjukkan bahawa perintah tidak termasuk makhluk. Allah cipta makhluk dia, Allah mengeluarkan arahan pada makhluk dia. Allah cipta langit, langit itu makhluk Allah. Allah cipta bumi, bumi makhluk Allah. Maka Allah memberi arahan pada langit dan bumi, antaqumas sama, antaquma, kamu kena berdiri tegak. Maka perintah Allah kepada makhluk, perintah itu adalah kalam. Maka kalam Allah bukan makhluk. Kalam Allah turun kepada makhluk, tapi kalam Allah bukan makhluk, dia kata. Jika seseorang bertanya, bukankah Allah berfirman dalam kitabnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Jawab, kami mengkhususkan Al-Quran dengan ijma' dan dalil. Ketika Allah menyebutkan dirinya, para malaikat, dan tidak memasukkan Jibril dan Mikail dalam golongan malaikat, walaupun mereka tersebut malaikat. Lalu menyebut keduanya seolah-olah dia berfirman, para malaikat kecuali Jibril dan Mikail. Kemudian dia menyebut keduanya setelah menyebutkan para malaikat, dan dia berfirman Jibril dan Mikail. Ini ada orang ambil suratul Baqarah 98. Ini pokok Mu'tazilah. Dia cari jalan nak kata Quran tu makhluk. Dia cari jalan nak kata Quran tu makhluk. Imam Abu Hasan kata Quran bukan makhluk. Imam Abu Hasan bawa ayat yang kita duk sembang tadi ni, ayat Rum 25, surah Rum 25 dan Al-A'raf 54. Allah mencipta dan Allah memerintah. Dan Allah perintah kepada langit, kepada bumi dengan perintah dia. Maka perintah Allah bukan makhluk. Maka Mu'tazilah ni dia nak cari akal, dia nak kata Quran tu makhluk. Dia kata cuba tengok satu ayat dalam suratul Baqarah 58. Dalam ayat itu Allah menyatakan, siapa yang bermusuh, siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail. Jibril, Mikail ni bukan malaikat ke? Tadi dia dah kata dah, siapa yang bermusuh dengan dia dan dengan malaikat, cukuplah, masuklah Jibril. Tapi tak, dia sebut lain. Dia sebut siapa yang bermusuh dengan dia, dengan malaikat, dengan rasul, dia sebut nama Jibril, dia sebut nama Mikail. Jadi Mu'tazilah kata,
Nak tanya Ustaz, dalam ayat ni Jibril dengan Mikail malaikat ke tak? Sebab kalimah malaikat sebut depan, nama mereka dua orang sebut belakang. Sebab dia nak kata apa? Dia nak ambil ayat ni, dia nak kias dengan ayat yang kita baca tadi. Allah kata, ketahuilah bagi Allah itu ciptaan dan perintah. Ciptaan dan perintah. Mu'tazilah nak kata apa? Ciptaan dan perintah adalah makhluk. Ciptaan dan perintah adalah makhluk. Jadi dia nak kias kepada apa? Allah sebut malaikat, kemudian Allah kecualikan sebut nama Jibril dalam malaikat tadi, Allah sebut asli nama mereka. Ini apa dalil dia? Dia nak ambil dua ayat tu, dia nak bubuh satu baris. Kalau Allah boleh mengeluarkan nama malaikat Jibril dan Mikail dari senarai nama malaikat, hakikatnya mereka adalah malaikat, maka begitulah dengan ayat 54. Allah kata baginya mencipta dan baginya perintah. Baginya cipta, baginya perintah. Walaupun Allah perintah, tetapi perintah dia tetap makhluk. Kerana perintah itu bukan dia. Perintah bukan diri. Perintah bendanya keluar. Manakala diri dia, apa yang ada pada diri dia. Macam Allah kata, malaikat, Jibril dan Mikail. Walaupun dia kata malaikat itu asin, Jibril, Mikail hakikatnya daripada malaikat. Maka bila Allah kata Allah mencipta, Allah perintah. Maka perintah Allah dari ciptaan Allah. Maka dua-duanya adalah makhluk. Macam Jibril dan Mikail juga daripada malaikat. Boleh faham tak? Kasih faham seorang-seorang. Ini cara Mu'tazilah, dia nak keluar kepala otak kita. Dia nak perah kepala otak kita. Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ketika Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketika Allah berperintah, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah baginya penciptaan dan baginya memerintahkan. Kata dia, tidak ada dalil membuktikan bahawa dia memberikan pengkhususan. Firmannya, ala lahul khalqu, menunjukkan semua makhluknya. Setelah menyebut semua makhluknya, dia berfirman wal amru, yang bererti dia memisahkan antara perintah dan makhluk. Perintah Allah adalah kalam Allah, ucapan Allah, dan konsekuensinya kalamullah, bukanlah makhluk. Jadi kenapa Allah boleh pisah sebutan malaikat dengan Jibril? Salah satunya Tuhan pisahkan kerana masalah Yahudi. Sebab Yahudi dia tak bermusuh dengan semua malaikat. Dia bermusuh dengan malaikat-malaikat ni ya. Dia bermusuh dengan Jibril, dia bermusuh dengan Mikail. Malaikat lain dia terima. Maka Allah katakan kepada orang Yahudi, man kana aduwwan lillah, siapa yang buat aku sebagai musuh, wa malaikatihi, dia ambil semua malaikat buat musuh. Dia ambil semua malaikat buat musuh. Wa rasulihi, dia ambil semua rasul-rasul aku buat musuh. Wa, ataupun dia hanya mengambil Jibril dan Mikail sahaja buat musuh dari golongan malaikat tadi, maka dia juga bermusuh dengan aku. Jadi tak larilah ayat tu. Sama juga dengan ayat kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan ala lahul khalqu wal amru, bahawa Allah Taala itu menciptakan dan Allah Taala itu memerintahkan. Maka dalam ayat ini tidak ada apa-apa pengkhususan. Dia ayatnya begitu umum. Ayatnya begitu umum, dan Allah memisahkan antara perintah dan makhluk. Allah kata ala lahul khalq, Allah itu menciptakan. Dia cipta banyak benda, wal amru, dan dia memberi perintah kepada makhluk dia. Ayat itu sangat memisahkan antara makhluk dan perintah. Allah menjadikan makhluk dan memerintah makhluk itu. Dia yang beri arahan pada makhluk itu. Seperti ayat Ar-Rum tadi, Allah bagi perintah pada langit, pada bumi, berdirilah kamu. Maka dengan perintah Allah mereka berdiri. Maka daripada dalil itu, kata Imam Abu Hasan, menunjukkan kepada kita bahawa kalam Allah itu bukannya makhluk. Juga Allah berfirman, lillahil amru min qablu wa min ba'du, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah, yakni sebelum dan sesudah mencipta makhluk. Ini bererti
perintah bukan makhluk. Allah kata lillahil amru. Allah ini dia ada perintah dia. Dia memiliki urusan perintah. Min qablu wa min ba'du. Perintah Allah ni duk ada dekat Tuhan sebelum dia buat makhluk dan sesudah dia buat makhluk. Bermakna perintah tu ada dekat dia sebelum dia buat makhluk dan selepas dia buat makhluk. Ini satu dalil kata Imam Abu Hasan bahawa perintah bukan makhluk. Makhluk tu hari ini ada, boleh besok tak ada. Sebelumnya ada, selepasnya tak ada. Bukan tak ada, kemudian ada. Tetapi al-amru di sisi Allah bersama dengan dia. Lillahil amru. Bagi Allah itu ada perintah yang dia keluarkan. Ada perkataan yang dia lafazkan. Maka perkataan dia ada dengan dia. Adapun makhluk min qablu wa ba'du. Dia boleh ada, dia boleh tak ada. Dia boleh ada lah ni, dia boleh ada kemudian. Maka makhluk bendanya boleh ada, boleh tak ada, tapi perkataan Allah duk ada dengan dia. Walaupun tak ada makhluk, perkataan tu duk ada dengan dia. Menunjukkan, dia kata menunjukkan bahawa ini bukan makhluk, kalam Allah bukan makhluk. Bukti yang menunjukkan bahawa kitabullah itu bukanlah makhluk, iaitu firman Allah Ta'ala. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, maka kami hanya menyatakan kepadanya kun, jadilah, maka dia jadi. Ini lagi satu dalil menunjuk pada kita kalam yang dikatakan kun. Idza aradnahu, bila kami nak jadi satu benda, nak jadi satu makhluk, kami kata pada makhluk itu an naqula, kami kata pada makhluk itu kun, jadilah kamu macam mana kami mau, maka fayakun, dia jadi ya. Menunjukkan perkataan Allah terhadap makhluk dia. Perkataan itu membentuk makhluk dia. Maka bagaimana boleh perkataan yang membentuk makhluk, perkataan itu juga makhluk? Tidak ada dalil perkataan Allah itu makhluk. Jika Quran itu makhluk, tentu dikatakan kepadanya kun fayakun. Jika Allah menyatakan kepada ucapannya kun, maka untuk satu perkataan, satu ucapan, dan hal ini tidak lepas daripada dua kemungkinan. Jika Quran itu makhluk, tentu dikatakan kepada Quran kun fayakun. Kun fayakun. Kita kun fayakun ni, yang kita duk tahu dalam kisah apa? Baca Yasin. Dah ni, bukan baca Yasin. Ni Allah cipta makhluk. Macam kes Maryam. Kes Maryam. Maryam mengandung kan? Allah kata an naqula lahu kun fayakun. Kami kata kepada takdir hidup Maryam, mengandunglah kamu. Dengan kehendak Allah, Maryam mengandung. Jadi apa dia? Kalam Allah ni, dia akan pergi kepada makhluk lain. Tetapi ada tak ada dalam Quran kita jumpa Allah kata kepada Quran, jadi kamu, baru Quran tu jadi? Tak ada, tak pernah ada. Melainkan Quran itu diturunkan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Lafaz kun tak pernah balik, dhamir dia tak pernah pulang kepada Quran. Tak pernah pulang pada Quran, dia pulang pada kejadian. Kejadian apa pun, kun fayakun. Tapi kalam perkataan kun tu, dia tak pernah balik kepada Quran. Allah kata kepada Quran kun, turunlah kamu, Quran pun turun. Tak macam tu. Sebaliknya, inna anzalnahu, kami yang menurunkannya. Dia tak pernah kata kun, turun. Tak. Maka karena itu bagaimana nak dikatakan Quran itu makhluk, sedangkan kun itu diberi arahan kepada benda, li syai'in, pada satu-satu perkara, dan tak pernah balik kepada Quran. Baik, dia kata jika dikatakan kepada Quran kun, katalah, Allah kata pada Quran itu kun, maka Quran pun jadi seketul. Bermakna Quran makhluk lah. Pasal Allah kata jadi, baru dia jadi 30 juzuk. Tapi tak kan, Quran turun sikit demi sikit demi sikit. Bukan kata pada Nabi Muhammad kepada Isa demikian, Zabur kalam Allah, Taurat kalam Allah, Injil kalam Allah,
Dia turun pun macam tu. Dia turun mengandungi perintah, larangan, cara hidup. Kalau Quran ini dia ada kalimah kun, dia kata mungkin akan jadi dua benda. Satu, perintah yang digolongkan sebagai perkataannya bukanlah makhluk. Kalau Quran ini, kalau Allah kata pada Quran jadi, maka Quran jadi dan dia turun, maka tetap ayat-ayat perintah tetap dikecualikan daripada makhluk. Maka ayat-ayat bukan perintah saja akan jadi makhluk. Maka ayat perintah, ayat larang tak akan jadi makhluk. Dia kata kalau kita katakan, kalau macam depa ni kata Quran ni kalam Allah, ke Quran ni makhluk, kalau Quran tu makhluk, yang mana makhluk? Yang makhluk yang bukan perintah, yang bukan larangan. Macam kisah-kisah, yang tu boleh jadi makhluk. Tapi demi Allah dia tak jadi. Demi Allah, Quran bukan makhluk. Tapi kalau macam depa kata, yang perintah tetap bukan makhluk. Yang kedua, setiap satu ucapan tercipta dengan satu ucapan. Demikian seterusnya tanpa ujung. Yang demikian ini adalah hal yang mustahil. Jika hal tersebut mustahil, maka jelaslah bahawa ucapan Allah bukan makhluk. Kalau kita nak kata Quran itu kalam, Quran itu makhluk, satu ayat turun sesudah satu ayat. Satu ayat turun sesudah satu ayat. Permulaan dia, tengah dia, ujung dia ini kesemuanya sambung menyambung. Kesemuanya sambung menyambung. Yang sambung menyambung macam ni, tak mana kita nak kata dia makhluk, tak mana kita nak kata dia bukan makhluk. Sangat susah dia kata. Kerana itu jelasnya ialah Quran bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Kerana itu ikhwatul iman, kita tengok Imam Abu Hanifah Nu'man, perkataan dia sangat menarik. Imam Abu Hanifah Nu'man, dia bacakan ayat wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap dengan Musa taklima. Allah bercakap, kalam Allah itu kepada Musa, kalam Allah kepada Musa. Dia kata apa dia? Dia kata wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alaihi salam. Dia kata dalam ayat ini wa kallamallahu, hamba mengaji bahasa Arab, dia kata Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Dalam ayat ini mutakallim dia Tuhan, bukannya Musa. Mutakallim dia Tuhan, yang bercakap tu Tuhan. Bagaimana yang bercakap kita nak kata bisu? Saya duduk cakap dengan Pak Amik, kata Pak Amik kata lebih kurang saya sengap. Saya kata saya cakap dengan Pak Amik cakap dengan saya. Pak Amik cakap, saya dengar. Tiba-tiba saya kata Pak Amik bisu. Macam mana orang bisu kita boleh mengisytihar dia mutakallim, dia orang cakap? Quran kata wa kallamallah, wa kallamallah, Allah tu mutakallim. Dalam hal Musa dengan Tuhan, Tuhan mutakallim, Musa mustami', dia mendengar. Tak jelas ke ayat itu, kata Abu Hanifah Nu'man. Allah menjadikan kalam Allah, walam yakun kallama Musa. Allah tak membangkitkan kalam Musa, Allah bangkit kalam dia, untuk menunjukkan bahawa Allah memiliki perkataan. Allah bercakap. Tapi kalau dalam sifat 20 dia kata cakap, dia kata bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Cakap gu mana tu? Tengoklah, dia ejeh kepala otak dia. Bila harfin wala sautin. Tapi dalam ayat ini wa kallamallah biharfin wala saut, biharfin wa saut, dengan huruf, dengan suara. Dalam surah Toha Allah kata dekat Nabi Allah Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah. Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhan kamu, tidak ada Tuhan melainkan aku, dirikan sembahyang, dan kiamat akan jadi yang kamu tidak tahu tarikh dia. Allah kata fakhna' na'lail, buka kasut kamu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, kamu berada pada satu kawasan yang bersih. Allah bercakap dan Musa faham. Kalau wala harfin wa sautin, tanpa huruf dan suara, Musa nak faham macam mana? Musa makhluk.
Kalau Tuhan bercakap tanpa huruf dan tanpa suara, maka Musa juga kena jadi Tuhan. Baru dia boleh faham bahasa tak ada huruf, tak ada suara. Ini kalau Musa jadi Tuhan, sudah jadi Hindu. Kita orang Islam. Maka Allah kata Imam Abu Hanifah, وَقَدْ كَانَ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. Allah sebut dalam ayat itu kalam dia dan tak sebut kalam Musa. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Kata dia, wal Qur'anu kalamullah fil masahif maktub. Dia kata dan Quran itu adalah kalam Allah di dalam lembaran dia ditulis. Apa yang tertulis kita duk baca lah ni dalam masahaf, itu kalam Allah. Jangan diolok-olokkan. Itu kalam Allah. Itu kalam Allah. Kata Abu Hanifah, wa fil qulubi mahfuz. Dalam hati dia dihafal. Dia dihafal dalam hati. Wa 'alal alsinu maqru. Di atas lidah dia dibaca. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzil. Dan kepada nabi dia diturunkan. Wal Quran, dan Quran itu ghairu makhluq, bukannya makhluk, dia kata. Kita duk baca ni akidah kita Ahlussunnah. Ni depa ni pergi mengaji tak mana tarekat apa kan, dia cakap pandai kita. Bid'ah dia kata Quran pun bid'ah. Dia marah kita. Dia marah. Quran pun bid'ah, dia kata tengok ada huruf, ada dakwat. Tengok dia nak lajak habis. Kita kata mana boleh tu Quran. Mana zaman Nabi mana ada tulis-tulis lagu ni semua. Ini semua kalau kita koyak Quran satu tu, boleh buat balut goreng pisang, tak ada apa dah. Tak ada makna hina apa. Sebab Quran hak betul tu, yang tu duk ada dalam hati Nabi. Nabi dah wafat. Tapi Quran tu duk datang mana? Tengok. Kok mana pun nak jadi Syiah juga sikit. Sikit nak jadi juga. Pasal apa ikhwan? Dalam dunia ni, orang yang tak percaya dengan Quran ni adalah kalam Allah dalam dunia ni secara hakiki dengan kita adalah Syiah. Mu'tazilah dia secara teori dengan kita. Hari ni kita tak nampak firqah dia. Walaupun dia punya tu sikit-sikit ada. Tetapi yang secara betul-betul wakil dengan kita ni Syiah. Satu mazhab yang ada Quran 40 juzuk. Yang ada Quran 40 juzuk. Satu mazhab yang ada Quran lebih daripada 114 surah. Dan yang tu semua duk ada di tangan Imam Mahdi. Yang duk ada dengan kita bukan. Yang ni semua tulisan tangan Osman, dah putak belit, dah hayat. Dia tak percaya. Tapi dia baca, dia main musabaqah tempat kita, dia baca. Pasal apa ikhwan? Taqiyah. 90% isi agama untuk Syiah adalah taqiyah. Apa kata Imam Syafi'i? Mungkin kami ambil hadis daripada Khawarij, tapi tak mungkin kami ambil hadis daripada Syiah. Sebab Khawarij ni buat dosa besar ke pihak. Dia tak mungkin dia buat dosa besar, sebab bohong tu dosa besar. Tak mungkin Khawarij ni ditipu hal sanad, tak mungkin. Tapi kalau dia nak tipu, dia tipulah. Tapi secara zahir tak mungkin dia tipu, pasal dia menghukum penipu tu ke pihak. Tapi Syiah bukan kata tipu, agama dia tipu. Bagaimana kami nak ambil agama pada orang ni? Bagaimana kami nak ambil, khususnya yang pakar penipu ni Rafidah. Syiah yang paling tua ni Rafidah. Dia ni memang boleh pakai otak dia masa pilihan raya. Dia cukup pandai menipu punya kepala otak dia. Jadi macam mana nak ambil agama dari dia apa? Dan yang mati kena bom dengan Syiah tu di Pakistan tu, Dr. Ehsan Zahir Ehsan tu. Dr. Zahir Ehsan. Alhamdulillah, dia PhD dia tentang Syiah. Buku dia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Urdu begitu banyak. Maka syekh-syekh di tanah Baghdad mencadangkan baca buku dia berkenaan dengan Syiah. Ada satu buku dia yang saya baca. Tajuk buku dia Darah Hitam Tasawuf. Darah Hitam Tasawuf. Kata Dr. Ehsan Zahir Ehsan ni, apa dia kata? Tasawuf berasal dari Syiah. Karena itu tidak ada pertemuan di antara tasawuf dengan
dengan Syiah. Kan baru doktor kita sebut dalam kuliah subuh dia baru kuliah duha dia baru ni kan, apa itu tentang yang depa buat ramai-ramai baru ni, apa malam apa mahabbah Rasul tu, cinta Rasul tu. Kebetulan Allah bagi dia tengok, dia kata daripada awal pujian mereka dalam bit qasidah burdah, kesemuanya syirik, kesemuanya tidak meletakkan Nabi Muhammad sebagai Nabi tapi sebagai Tuhan. Baik, saya tanya, bila bit syair itu muncul macam tu, kita ni bukan bit syair nak kata kami tak ada tempat bergantung kecuali dekat hang seorang. Kita boleh cakap lagu tu ke kat orang mati? Kalau kat orang hidup, at least kita kata adalah hala 7 ayat tu. Saya jumpa Pak Amir tolong saya Pak Amir. Kalau Pak Amir tak tolong saya, habislah saya Pak Amir. At least Pak Amir hidup. Jadi bahasa saya tu, kita at least boleh kita, orang kata apa? Boleh ditafsirkan lagi. Bukan saya syirik Tuhan, tapi saya memohon bantuan. Tapi kalau orang tu dah tak ada, Rasulullah ditanam di Madinah, kita duduk di Malaysia ni, ya Rasulullah kami tak ada tempat bergantung kecuali hang seorang. Macam mana nak faham ayat tu? Nak faham ke mana? Orang Cina pergi kubur, orang Kristian pergi kubur, duk cakap dengan pak dia, kata pak ambil dulu pasal apa. Macam mana nak faham bahasa tu? Macam mana nak faham? Tetapi ikhwan, dalam Syiah benda ni tak salah, dia panggil tawasul. Pada kita tawasul ini mamnu', dilarang. Tapi pada Syiah tak apa. Dan siapa yang nanti kata tak boleh ni, yang duk tengok mereka duk buat menurun lagu ni, duk kata tak boleh ni, yang duk kata tak boleh ni, mesti orang itu ada aliran pengajian akidah salafus salih. Kalau orang tu mengaji sifat 20, dia tak boleh teris. Tak boleh teris. Sebab apa? Habib-habib yang duk buat tu, sifat 20 bukan dalam kepala, dalam poket. Punya alim sifat 20 ni luar kepala. Dia duduk dalam poket sifat 20 dia. Bijak sana boleh mengupas, tapi dia tak boleh teris. Tak mana salah? Dia kata salah tak mana? Kan Rasulullah tu orang bukan manusia biasa. Dia Rasulullah, jasad dia tak raput. Kita cakap apa dia dengar. Kita selawat pun sampai kat dia. Takkan kita duk baca ni dia tak dengar. Dah dia dengar, jasad dia tak raput, dia Rasul, takkan dia tak buat saja. Duk saja mesti dia buat sesuatu di alam balik sana. Dia pun mesti berselotok dengan Tuhan apa ke dia pun ni duk susah minta, mestilah. Dia boleh baca macam tu. Sufi boleh baca lagu tu, Syiah boleh baca lagu tu. Yang tak boleh baca lagu tu aliran salafus salih. Dia pun tak boleh baca lagu tu. Pasal apa? Pasal kita berpegang dengan hadis Imam Bukhari, perkataan Umar Al-Khattab, perkataan Abu Bakar tu dahsyat. Wahai manusia, siapanya sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Dahsyat. Abu Bakar ni dia potong habis ajaran sesat. Perkataan dia tu macam petir pukul tempurung kepala ajaran sesat. Siapanya sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Minta dekat Muhammad, merayu dekat orang mati, ini bukan daripada agama. Ini adalah semua ini daripada lubuk kesesatan. Tapi Syiah tak apa, Sufi tak apa. Kata doktor apa nama tadi ni, apa nama dia, lupa dah, Dr. Zahir Ihsan Hilali, dia kata apa? Dia kata Syiah tasawuf, darah hitam tasawuf. Pasal apa dia buat darah hitam? Pasal darah ni mengalir daripada ajaran yang paling dahsyat daripada Syiah. Pasal itu anda tengok orang Syiah menari sambil zikir. Anda pernah tengok orang Sunnah zikir sambil menari ataupun zikir sambil isap rokok? Antum takkan jumpa hal itu pada orang Sunnah. Tak. Tapi kalau orang itu ada aliran Sufi, dia boleh menari dengan zikir, dia boleh. Dan dia boleh cakap luar daripada sempadan hudud akidah, dia boleh keluar. Dia boleh kata Tuhan dalam poket. Dia boleh kata lagu tu. Dia boleh cakap Quran ini bukan kalam Tuhan, kalam Tuhan ada pada Tuhan.
Dia boleh cakap lebih daripada tu. Ya, macam soalan yang bagi kat doktor pagi tu kan. Muslimat bagi soalan pada doktor. Ada orang kata Nabi Muhammad pun tak lepas daripada salah. Bukti dia kisah Tuhan kata abasa wa tawalla, Allah tegur dia. Lagu tu orang pun buat salah, takkan kita nak ikut? Siapa nak cakap macam tu? Orang ini mesti orang yang tidak ada aliran salafus salih. Kalau ada, dia boleh cakap macam tu. Hatta kita nak kritik Prime Minister pun tak berani, walaupun bubar parlimen. Tak berani kita kritik. Kita nak kritik dasar ekonomi dia, kita nak kritik dasar pendidikan dia. Ni budak-budak sekolah punya beg pada duk berat lah ni. Tak kritik. Kita tak berani kritik, walaupun ada kajian kata anak-anak Melayu ni bila masuk sekolah menengah, mood study tu dah hilang. Pasal dia duk fikir langkah masuk universiti kena ada duit. Kalau tak ada cash money kena buat pinjaman. Kerja ada lagi, hutang dah 20 tahun, 30 tahun. Walaupun bayar sebulan 100. Emosi budak tu dah ganggu. Kita berani kata lagu tu walaupun parlimen dah bubar. Tak berani. Pasal apa? Prime Minister. Pasal orang Melayu punya menteri sama dengan tokoh Hindu. Kalau kritik, tokoh marah. Bila tokoh marah, tengah malam dia main kacau. Tak boleh kritik. Menteri kita suruh bawa yang tokoh Hindu. Dia ada dia punya kan. Taring tu jangan buat main. Jadi kita pun budaya tokoh Hindu tu kita ambil lah. Tak berani kritik. Tiba-tiba macam ni punya minister kita tak berani kritik, Nabi Muhammad orang kata lebih. Kasih amat sampai hari ni kalau dia semayang, dia iqamah, dia tak pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia buang. Dia azan, dia buang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata ini manusia, tak ada istimewa. Siapa orang ini? Ya. Kerana itu kalau kita compare balik, satu kajian yang menarik yang Dr. Zahir tadi buat ni, Dr. Ihsan ni, sangat menarik. Dia kata kalau kamu kaji manhaj, kamu akan dapati manhaj Syiah, manhaj Sufi sama, dia kata. Tak mana pun akan ada point mereka akan dahulukan orang lain daripada Nabi. Sampai kita dalam pengajian biasa-biasa ni pun, kita kata Nabi tak buat, mesti ada. Kalau tak banyak ombak dia tu pun, alunan dia tu sikit, mesti ada. Kalau Syiah besarkan imam-imam ayatullah, kita nanti kata memang Nabi tak buat, tapi yang suruh buat ni pun ustaz, tok guru, sikit tu dia nak kena juga. Tu nama tsunami kesesatan. Dia pukul tebing dia tu sampai tak mana-mana orang kena. Itu kita kena hati-hati. Manhaj itu penting. Jadi kalau orang main bagi tahu pada kita ni semua bid'ah Quran, bid'ah pakai dakwat, kita ambillah perkataan Abu Hanifah Nu'man. Kita ambil perkataan Abu Hanifah Nu'man. Apa kata Abu Hanifah Nu'man? Quran kalam Allah, dalam masahaf dia ditulis. Itu masahaf dia ditulis. Ditulis dalam masahaf kalam Allah. Kata Abu Hanifah, dalam hati dia dihafal. Di atas lidah dia dibaca, kepada Nabi dia diturunkan, dan Quran bukan makhluk. Bukan makhluk. Kalau dia nak kata kertas tu makhluk, dakwat tu makhluk, dia kata dia punya pasal. Tetapi apa dia kalam Allah? Perkataan Allah yang turun. Perintah Allah, larangan Allah. Allah kata ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa. Daripada jumlah ayat itu ada perintah. Perintah Allah itu bukan makhluk. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, sepanjang kalam-kalam yang kita jumpa ini, huruf-huruf baris-baris dia semua daripada Allah, yang dipaham, yang boleh ditulis, yang boleh dilihat, kesemua itu bukan makhluk. Walaupun dia ditulis di atas satu kertas yang bersifat dia makhluk, tetapi ruh Quran itu bukan makhluk. Sekali-kali bukan makhluk. Baik, ikhwatul iman, pertanyaan. Jika seseorang berkata, makna firman Allah an naqula lahu kun fayakun adalah sesungguhnya yang terjadi pasti jadi. Dikatakan zahirnya dia menyatakan kepadanya, dan tidak mungkin ucapan Allah kepada segala sesuatu yang ada itu juga disebut sesuatu makhluk.
Kerana hal ini mewajibkan segala sesuatu itu juga disebut ucapan Allah. Siapa sahaja berkata seperti ini, maka dia telah membuat dusta yang besar. Sebab konsekuensinya, segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, baik manusia, kuda, keldai dan lain-lain, disebut kalam Allah. Dalam pertanyaan ini terdapat kedustaan. Ini pun lagi satu pula. Tengok Mu'tazilah punya otak. Ini semua otak last sekali jadi otak tarikat. Anda tengok Mu'tazilah punya otak. Dia kata, Quran kata, an naqula lahu kun fayakun. Allah kata, terhadap sesuatu itu jadi, maka jadi, ya. Kan? Maka daripada kalam Allah Ta'ala itu, jadi kuda. Daripada kalam Allah Ta'ala itu, Allah kata kun. Bila Allah kata kun, ilmu dia tahu. Kekuasaan dia masuk. Kemahuan dia masuk. Jadilah benda yang Tuhan nak tu. Dengan kun jadi kuda. Dengan kun jadi rimau. Jadi rimau pun kalam Tuhan lah. Pasal dia jadi dengan kun. Tengok kepala otak. Tengok. Mu'tazilah punya otak ni, ya kawan. Saya teringat ni, baru ni kuliah kat Tanjung. Faisal, dia cerita dengan saya. Kawan Faisal kah? Ya, rasanya. Dia kata, kawan tu nak ajak satu, bukan Faisal, Zaid kata, kawan tu nak ajak satu ilmu. Kita masuk dalam masjid, kita tak payah sembahyang, tak payah apa, tapi kita boleh curi pahala mereka semua berkeluar. Satu ilmu dia pun nak ajak tu. Jangan main-main. Dia kata, Syekh tu duduk depan dia. Syekh tu kata dia boleh ajak kemampuan ilmu tu. Tak apa lagi, ikhwan, dia pergi satu tahap lagi. Semua ni nak main macam ni, nak main kufur Tuhan. Satu tahap dia pergi lagi, dia boleh ajak satu ilmu. Esok dah kita mati, malaikat mai tanya kita, marabuka. Aku boleh ajak satu ilmu kat hang. Hang boleh arah malaikat tu, hang tanya balik kat dia, siapa dia, marabuka. Dia boleh balik pergi tempat lain. Aku boleh ajak. Yang nak ajak ni bukan Sami Buddha, orang Melayu. Bukan Sultan Sulu. Ni, sultannya banyak ni. Kan Pulau Pinang lah paling banyak sultan dengan raja. Raja Gopal, Sultan Maidin. Banyak raja dengan banyak sultan. Pulau Pinang lah. Dia nak ajak ilmu tu. Tengok Mu'tazilah punya kepala otak. Hang kata, kun fayakun itu kalam Tuhan. Tapi aku nak tanya, apabila Allah kata kun, dengan kun jadi keldai, dengan kun jadi kuda, jadi kuda dengan keldai daripada kun, maka mereka pun kalam Tuhan juga. Maka kuda pun tak boleh kata makhluk. Tengok punya bagi orang sakit hati macam mana. Kata Imam Abu Hasan dalam Imam Abu Hasan Asy'ari jawab tak ada emosi dengan ilmu. Kita duk terang ni emosi, dia jawab dengan ilmu. Dia kata apa? Dia kata dalam semua ini ada 1000 kedustaan. Bukan macam tu. Kita bukan berbincang apa yang jadi daripada kun. Kita berbincang kun itu datang dari mana? Daripada Allah. Maka dia bukan makhluk. Adapun yang jadi dengan kun, itu adalah makhluk. Benda yang terjadi, itu adalah makhluk. Tapi kalam Allah bukannya makhluk. Jika hal itu mustahil, jelaslah bahawa ucapan Allah kepada sesuatu yang ada tidak termasuk sesuatu yang ada itu. Allah perintah langit, maka langit bukan daripada perintah Allah. Langit makhluknya Allah bagi jadi. Perintah Allah kepada langit, apanya Allah perintah? Berdiri kamu sampai hari kiamat. Maka perintah Allah kepada langit adalah bukan makhluk. Kalam Allah itu bukan makhluk. Manakala langit itu, bumi itu adalah makhluk. Jika tidak termasuk makhluk, maka kalam Allah bukanlah makhluk. Bagi yang menyatakan kalam itu makhluk, maka dia juga harus menyatakan bahawa Allah tidak berbicara dan tidak berkata. Kalau Tuhan kata jadi kuda, kuda jadi makhluk, maka kalau Tuhan kena duduk sengak. Supaya kalam dia tak jadi makhluk, dia kena duduk sengak.
Bila duk sengap, tentu dah tak jadi apa, tentu dah kalam dia tak rosak. Kata Abu Hasan macam tu. Tengok Abu Hasan dia perli dia cara alui. Kalau kita baling kursi terus ya. Lagu ni macam cakap apa? Lagu ni macam cakap apa? Abu Hasan dia masih boleh bertahan. Tentunya yang demikian itu batil lah. Nak suruh Tuhan duk diam saja ni batil, sangat batil. Sebagaimana batilnya jika dikatakan ilmu Allah itu makhluk, yang berarti Tuhan tidak mempunyai sifat mengetahui. Ilmu Tuhan pun bukan makhluk, bukan makhluk. Kemarin lepas saya mengajak Taiping tu, ada satu makcik kakak lah, dia nangis cerita suami dia, kesian, nangis terasa-rasa. Suami dia ni ada kena satu penyakit, Tuhan uji, penyakit kulit dia tu jadi macam apa, bersisik sampai hari ni kak dia cerita air mata turun ni tak tahu nak apa. Suami dia jadi putih asa baca doa. Benda lain kalau suruh pergi klinik mungkin dia pergi, tapi sebut buat doa dia tak mau dengar. Kita kak pergi umrah, berdoa balik, Allah masih uji macam tu lagi. Tu Ustaz tolong doa sama. Dia tak mau dengar buat doa, tak mau dengar. Dia kata Tuhan dah buat kianat dengan dia. Allahu Akbar. Nak kata apa? Ujian. Subhanallah, ujian Allah. Dahsyat ya kawan. Allah uji itu. Tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap. Nak kata apa? Kata, insya-Allah saya doakan. Kata ada ayat-ayat apa nak baca? Saya kata ayat Quran ni semua ubat. Bacalah ayat apa pun. Ayat Quran ni semua ubat. Tapi saya cadangkan dia baca ayat itulah, ayat 58 surah Hud. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku sangat memelihara atas tiap-tiap sesuatu. Ulang tu. Bukan mungkin sebagai satu rawatan, tapi ayat itu sebagai penyambung akidah. Bila kita baca, kita teringat. Kita baca, kita teringat. Nak bagi ayat apa, tak erti dah. Dia tak mau dengar. Kalau kita pergi baca doa daripada dia, tak mau dengar. Dia kata Tuhan dah buat kianat dengan dia. Kesian. Dia pun kesian. Kak ni pun kita kesian. Tapi ini urusan Allah. Allah nak abang kata dia tu Khalik, kita ni makhluk. Dia buat main satu benda yang betul-betul kita kena ulang. Dalam hadis Abi Zar, Nabi suruh ulang 7 benda, 7 nasihat Nabi pada Abi Zar tu. Salah satu dia, Nabi suruh kita ulang baca la haula wala quwwata illa billah. Ulang baca. Ulang bukan sehari, ulang bukan 2 hari, ulang seumur hidup. Nak dapat rasa kita tak ada kuah, kita tak ada haul. Haula kita tak ada, kuwata pun kita tak ada. Kekuatan dan daya upaya, luar dan dalam, kita terkelepek depan Tuhan. Tapi ada orang dah putih asa. Subhanallah, sangat ujian Allah Ta'ala tu, dia sangat. Tapi dalam hidup ni kita tengok zaman-zaman dulu, Allah boleh bagi anak kat Nabi Ibrahim. Kan? Allah boleh bagi anak kat Nabi Ibrahim luar daripada kepercayaan alam dan sejarah. Kita tahu ini satu mukjizat pada keluarga Ibrahim, takkan jadi kat kita lah. Tapi bagaimana Nabi ni punya tawakal pada Tuhan, benda tu Tuhan boleh buat. Dengan usia yang dah melampau macam tu, tiba-tiba boleh mengandung. Subhanallah, Allah boleh buat. Kemampuan dia boleh buat. Satu masa nanti dia buat. Bagi orang yang usaha ni, makan ubat ketiak kau ni, dia rasa dah lah tak boleh pi dah. Allah ubah hidup dia. Allah boleh ubah. Yang sihat, yang sakit, Allah ubah jadi sihat. Yang menderita, Allah bagi pada dia sedikit kebahagiaan. Pasal apa? Benda tu dah tunjuk kata dalam kekuasaan Tuhan bukan mustahil. Kita boleh bayang
Antum boleh bayang bagaimana hati Nabi punya dahsyat doa pada Tuhan sampai bulan boleh terbelah. Siapa nak boleh percaya tu? Kita baca riwayat di kalangan sahabat kata, jangan mereka minta bulan terbelah. Mana orang boleh buat? Di kalangan sahabat Nabi pun punya dia ingat, takkanlah bulan ni nak dibelah. Tapi antum boleh bayang macam mana Nabi tunduk, air mata dia luruh, doa kepada Allah. Macam mana percaya dia dekat Tuhan, tawakal dia dekat Tuhan, tu kata jadi. Tak jadi kat sebarangan orang, jadi dekat Rasulullah. Dan kita tahu takkan jadi kat orang lain. Tapi di sebalik kejadian itu, Tuhan mampu buat apanya akal kuat manusia tak boleh pi. Tenaga manusia tak boleh pi. Tuhan pi. Kemampuan dia sebagai pencipta. Oh, dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Dan paling dahsyat lagi, Allah boleh bubuh iman dalam hati manusia dan dia boleh sabar dengan semua ujian. Yang ni paling dahsyat daripada bulan boleh terbelah. Allah masuk iman sikit-sikit dalam hati dia sampai dia boleh sabar. Sampai dunia tengok dia, dunia kata hang ni orang kan malaikat. Hang boleh sabar sampai setara ni. Jadi tak? Jadi dalam Riyadhus Salihin kita dah khatam dah bab sabar. Satu perempuan berkulit hitam juga. Nampak? Hadis tu sebut macam tu. Dia kata imra'atu sauda, hitam. Dia tak sebut bit putih, dia kata hitam. Mak orang hitam ni ada kelebihan. Kan? Dalam hadis tu kita baca dalam Riyadhus Salihin bab sabar, imra'atu sauda ni Ibnu Abbas kata apa? Perempuan ni ahli syurga. Kemudian Atta tanya dekat Ibnu Abbas, hang kata dia ahli syurga ni pasal apa? Ibnu Abbas cerita perempuan ini ada satu masalah, dia mai jumpa Nabi. Masalah apa? Dia kerasukan. Dia suka pengsan tengah jalan, jin rasuk dia. Penyakit ni ada lama dulu dah. Lama dulu dah ada. Lubuk dia duk ada kat situ. Kan orang pergi umrah belik toyol, rupanya toyol ni ada kat Mekah. Tu Sudiman buat lagu Toyol, kenapa aku yang kau cari. Sudiman buat lagu kan. Jadi saya punya ingat kita mau pasang lagu ni sekali kat Toyol. Toyol, kenapa aku yang kau cari. Tengok perempuan ni jumpa, ya Rasulullah tolong doa kepada Allah untuk saya. Nabi tadah tangan, Nabi doa, ya Allah hang bagilah sabar kat wanita ni. Perempuan tu minta apa? Supaya bila dia jatuh setan kacau dia, aurat dia tak terbuka. Masya Allah, aurat dia tak terbuka. Nabi tadah tangan. Lepas Nabi wafat, wanita ni masih hidup, tak mati lagi, pun kena penyakit itu juga. Tapi yang ajaibnya, sabar Tuhan bagi kat dia, dia boleh tanggung ujian tu. Dahsyat. Sabarnya Tuhan bubuh dalam hati dia tu. Dahsyat, dahsyat ikhwan. Siapa dapat benda ni, dia dapat anugerah Allah. Kita duk tengok kesian. Tapi Allah bagi sabar kat dia. Dia sabar. Sabar ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia adalah nur. Masuk dalam hati manusia. Dia mencipta kehidupannya luar biasa. Tapi nak dapat tu ikhwan. Nak dapat tu. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Tuhan yang pelihara. Kalau tanya perempuan tu, nak sembuh ke, nak sabar ke? Dan kalau kita di tempat perempuan tu, sembuh ha? Kalau tanya, saya kata sembuh ha? Nak pergi tanggung apa ni semua ni kan? Jalan 2-3 langkah gedebak je tu, kena tarik sawan, jin. Siapa nak masuk Minang? Siapa nak pergi Belah macam tu? Siapa mau macam tu? Tapi wanita tu kata kat Nabi, tak apa, penyakit tak hilang tak apa, tapi aurat aku jangan terbuka, sabar aku jangan tercabut. Nabi tak dah tangan. Nabi doa mengaminkan hajat dia. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya dia ahli syurga dan dia dapat apa yang Nabi doakan untuk dia. Subhanallah. Itu betul kan? Musuh kita paling besar Iblis kan? Last kali dia kata apa kat Nabi Adam alaihi salam? Bila dia kata dekat Tuhan, cakap dengan Tuhan, dia minta satu, dia kata bagi umurnya panjang sampai kiamat, Tuhan bagi. Lepas tu dia kata apa dekat Tuhan? Illa
ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bagi tahu, hak ni aku tak lebih. Hamba hang yang serah hidup dia dekat hang total. Aku tak mampu kacau dia. Aku tak mampu buat apa kat dia. Siapa nak dapat itu semua? Kita kena dapat. Kita kena minta ke Tuhan. Kena minta sampai kita dapat. Dan agama ni kita kena mulazimah. Apa dia? Kita kena bermesra dengan dia. Apa agama suruh buat, kita buat. Kita istiqamah, kita sabar. Kita sabar. Kita sabar. Bila agama, lepas itu saya pernah tanya satu soalan dekat Syekh Maulud. Saya kata, Tuan Syekh, kita ni macam mana kita nak rasa agama tu sedap? Macam mana kita nak rasa? Itu kita duk baca Yunus kena uji, Ayub kena uji, Ibrahim masuk dalam api. Depa rasa sesuatu. Depa sebut satu kalimah, ikan besar muntah Yunus. Ayub sebut satu kalimah, penyakit yang misteri hilang. Satu kalimah lah. Nabi kita sebut satu kalimah, bulan boleh terbelah. Ibrahim sebut satu kalimah, dia sedang-sedang api yang macam bukit tu tiba-tiba jadi abu. Macam mana mereka dapat benda tu? Saya duk tanya dia pun kat 10 minit punya duk aju soalan. Dia jawab 1 minit aja. Dia kata kat saya, istiqamah. Antastaqimu ala hazad din fawallahi, dia kata, demi Allah, kalau hang boleh luruskan perjalanan hang dengan agama ni, hang dapatlah apa yang hang tanya aku tadi. Istiqamah ni apa dia? Kita duk laksanakan agama ni, kita rasa pedih, jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Hang akan rasa. Satu je dia jawab. Antastaqimu ala hazad din fawallahi, demi Allah, kalau hang luruskan perjalanan hidup hang ni dengan istiqamah, hang dapat apa hang tanya kat aku. Istiqamah. Sampai hari ni saya duk fikir, Allah, istiqamah ni satu benda yang susah. Benda tu duk ada, perjalanan agama ni duk ada, hidayah duk ada, cuma kita nak langkah masuk dalam dia, kaki kita pedih, kita angkat, kita lari. Lepas tu kita kata, ya Allah, hang tolong aku, hang bagi aku rasa agama dia benar. Kita rasa benar, kita kena letak balik kaki kita dekat tempat yang kita rasa pedih tadi, jalan. Hati kita, telinga kita, mata kita, semua rasa kena uji dengan Tuhan. Tapi nama Tuhan jangan hilang di mulut kita. Percaya kata Allah itu pencipta alam, dia pegang semua, dia kuasa, dia pemelihara semua, jangan hilang daripada hati kita. Kita jatuh tersungkuk rebah atas bumi, kita sedang balik kepada rebah, mulut yang pertama kita kata, subhanak, maha suci hang ya Allah. Jalan terus, hang dapat apa yang hang minta tadi. Oh, subhanallah ya kawan. Dan nak dapat yang tu, ada orang Tuhan bagi, Tuhan bagi kat dia. Dia pun tak rasa dia dapat, tapi kita pada jauh kita tahu dia dapat. Orang makin kena uji, dia dapat istiqamah. Makin dia kena uji, makin dia dapat istiqamah. Bila dia dapat istiqamah, Allah tunjuk nur hidayah tu dalam hidup dia, kita nampak. Dan Allah campak dalam hati kita ni, kita seronok tengok cara dia jalan, cara dia hidup, cara dia beragama. Kita jadi seronok dan tertarik dengan dia. Pasal itu Allah jadikan Nabi contoh pada kita, sebab dia orang yang paling dahsyat istiqamah di atas jalan Allah. Baik, ikhwatul iman, habiskan ni saja. Jika Allah mempunyai sifat lalu mengetahui, maka tidak mungkin dia selalu mempunyai lawan dari sifat mengetahui. Jadi mustahil dia selalu mempunyai satu sifat sekaligus lawan dari sifat yang telah ditetapkan olehnya. Kerana lawan dari berkata-kata adalah diam, sebagaimana lawan dari ilmu adalah jahil, atau ragu atau cacat.
dan mustahil jika Rabb kita Azza wa Jalla mempunyai sifat lawan dari ilmu, sebagaimana mustahil baginya mempunyai sifat lawan dari berbicara seperti diam dan cacat. Dengan demikian, maka Allah wajib sentiasa mempunyai sifat berbicara, sebagaimana wajib baginya sentiasa bersifat dengan mengetahui. Ini Imam Abu Hasan punya perkataan. Allah akan bercakap. Kita Mu'tazilah, Imam Abu Hasan kata dekat Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Kalau Allah cakap saja, perkataan dia jadi makhluk, Imam Abu Hasan cadang pada Mu'tazilah, suruh Tuhan diam. Baru dia tak jadi kalam dia, baru ni semua tak jadi kalam dia. Kami Ahlus Sunnah, kami tidak meletakkan sifat Tuhan, kami terima sifat yang Tuhan letak dekat diri dia, maka dia akan bercakap. Dan Quran itu percakapan dia, bukan makhluk. Kami percaya macam tu. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebagaimana habis ditulis kalam-kalam Rabbku. Jika lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, nescaya kalimah tersebut tidak akan selesai ditulis walaupun lautan dan pena sudah habis, sebagaimana tidak ada selesai ilmu Allah ditulis. Jika kalam Allah selesai ditulis, tentunya yang terjadi Tuhan diam dan cacat. Tuhan ni, dia akan bercakap. Dia bercakap. Dia akan, itu sifat dia. Dan kalam dia, setiap kali dia bercakap, kalam dia bukan makhluk. Kalam dia bukan makhluk. Jika tidak mungkin Allah Ta'ala bersifat demikian, berarti jelaslah bahawa dia sentiasa bersifat mutakallim, berbicara. Jika dia tidak bersifat mutakallim, berarti dikatakan diam, dan diam itu cacat dekat Tuhan. Maha tinggi Allah dari perkataan Jahmiyah dengan ketinggian yang sebenar-benar. Jahmiyah ni dia tak boleh terima kata Tuhan ni sifat. Tuhan bagi tahu sifat aja dia tak boleh terima. Dia nak bagi pandangan dia yang lain. Imam Abu Hasan, kita berlindunglah kita daripada perkataan yang tak boleh terima Tuhan kata pasal dia. Jadi pada bab yang kita baca malam ni sampai muka surat 94, ikhwan, kita dapat satu benda, di sisi Imam Ahlus Sunnah, kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Kalam Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Baik. Jadi bab-bab yang belakang ni, Imam Abu Hasan dia nak layan perkataan Mu'tazilah, Jahmiyah. Dia buat mai cakap depa dan dia nak jawab sikit. Perkataan depa, kenapa depa kata kalam Allah tu makhluk? Ini Jahmiyah. Dia nak layan dan dia nak suruh kita tengok yang Ahlus Sunnah punya bab yang kita baca malam ni. Macam kita kata Abu Hanifah tadi, kalam Allah bukan sekali-kali makhluk. Kita berhenti kat situ dulu. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.